Oke, selamat sejahtera. So, hari ini kita bincang mengenai osiloskop sinar katod atau dengan ringkasan dia adalah OSK. Oke, apakah kegunaan osiloskop sinar katod? Oke, sebenarnya osiloskop sinar katod adalah sebuah alat elektronik yang boleh digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, menunjukkan arah arus, dan digunakan untuk menunjukkan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. Okey. So di sini cikgu tunjukkan satu osiloskop sinar katod yang biasa digunakan di makmal sekolah. Okey, so sekarang kita tengok apa-apakah switch kawalan yang ada pada osiloskop. Yang pertama adalah gandaan Y. Okey, sebenarnya dalam osiloskop ini kita boleh anggapkan dia adalah satu kertas graf. Okey, di mana bahagian yang menegak adalah Y, yang mengufuk adalah X. Okey, macam ni senang nak faham dah kan? Okey, jadi gandaan Y sebenarnya kita gunakan dia untuk mengubahkan magnetik ketinggian tombok cahaya. Okey, so kita boleh ubahkan bahawa satu bahagian sama dengan 1 volt atau satu bahagian sama dengan 2 volt. Dengan lebih detail kita akan bincang kemudian. Okey, pesongan Y ada digunakan untuk melaraskan kedudukan tombok cahaya secara menegak. Kan Y menegak. Okey, pesongan X pula kita laraskan kedudukan tombok cahaya secara mengufuk. So tombok cahaya ini kita boleh laraskan kiri ke kanan. Okey. So kemudian bahagian bawah sini ada switch arus terus atau arus ulang alik. Switch ini dipilih apabila kita menggunakan jenis input yang diterima. Sekiranya kamu gunakan bateri atau sel kering, kita kena tukarkan dia kepada arus terus. Sekiranya kita menggunakan bekalan kuasa ulang alik, kita kena laraskan dia kepada arus ulang alik. Kita tukarkan switch ini sahaja. Okey, kemudian bagi tombol kawalan keamatan, kita gunakan dia untuk mengawal kecerahan tombok cahaya pada skrin OSK. Kita nak kawal sama ada dia cerah atau malam. Okey. Tombol kawalan fokus ini pula digunakan untuk mengawal ketajaman tombok cahaya pada skrin OSK. Okey, akhir sekali switch kawalan yang paling penting ni adalah dasar masa. So dasar masa digunakan untuk mengawal pergerakan tombol cahaya melintasi skrin secara mengufuk. So kita laraskan seakan-akan skrin paparan ini berhenti atau bergerak. Okey. Okey, sekiranya kita rujuk pada buku teks muka surat 172. Okey, tujuan aktiviti 6.4. Okey, sebenarnya kita nak gunakan untuk menggunakan osiloskop sinar katod untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah, arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. Okay, selain daripada osiloskop, kita perlu menggunakan bekalan kuasa. So, bekalan kuasa dia boleh membekalkan arus terus atau boleh mengekalkan arus ulang alik. Okey, kemudian kita memerlukan pemegang sel dan sel kering. Okey, di mana sel kering akan membekalkan arus terus. Selain daripada itu, kita memerlukan wire penyambung untuk sambungkan semua komponen yang diperlukan. Okey, so mula-mula kita laraskan osiloskop dan tanpa sebarang input, iaitu bahagian sini kita tidak pasangkan dia dengan sel kering mahupun bekalan kuasa. Okey. So inilah paparan osiloskop yang kamu akan nampak. Okey, bahagian kiri sekarang kita tengok kat sini. Sekiranya tiada input dan dasar masa dimatikan.
So, kita anggapkan bahawa skrim ini tidak bergerak. So, input dia akan tertumpu pada titik sifar. Okey, kita anggapkan dia semacam satu graf. Okey, sini adalah sifar, sini adalah Y, sini adalah X. Dan bahagian atas Y adalah positif. Ke bawah adalah negatif. Okey? Apabila dasar masa dihidupkan, titik ini seakan-akan bergerak dan akan melukiskan satu garisan sepanjang garisan sifar. Okey? Kemudian kita sambungkan sebiji sel kering. Okey, sel kering akan membekalkan arus terus. Okey, kita tengok apa yang terjadi kat sini. Okey, sekarang arus terus dan sel dasar masa dimatikan. Okey. So, bateri atau sel kering ini biasanya dia akan membekalkan 1.5 volt. Okey kan? Okey, sekarang kita anggapkan bahawa sekarang gandaan Y kita. Tadi kita dah bincang mengenai switch kawalan kan. Okey, gandaan Y. Sekarang kita anggapkan pada gandaan Y satu bahagian sama dengan 1 volt. Okey. So, sekarang paparan dari titik sifar ini. Okey, magnitude atau size dia adalah 1.5 volt. Okey. Okey, manakala bagi input yang dihidupkan, titik ini akan menghasilkan satu garisan dengan magnitude yang sama macam tadi, iaitu 1.5 volt dari garisan sifar. Sekiranya sekarang, okey, bateri ini kita songsangkan dia, iaitu positif dan negatif kita tukarkan. Okey, songsangkan. So, kita songsangkan sambungan terminal sel kering sekarang. Okey, kita pusing. Dan paparan dia, tak berubah. Perasan tak? Okey, sekarang paparan titik atau tombol cahaya sudah turun ke bawah. Okey, apabila dasar masa dihidupkan, dia pun turun ke bawah. Perasan tak magnitude dia juga sama, iaitu 0.5 volt. Sini pun 1.5 volt. Tetapi dia pada kedudukan yang berbeza. Okey, sekarang kita sambungkan terminal arus ulang alik pula. Kita sambungkan kepada bekalan kuasa yang menghasilkan arus ulang alik. Okey, kalau dalam osiloskop paparan yang sebegini lah yang kamu akan nampak. Dia akan bergerak. Okey. Okey, sekiranya pasang kepada arus ulang alik, so arus ulang alik dia akan bergerak ke positif dan negatif. Okey, dia berubah arus, dia ubah arah secara berterusan, betul tak? Okey. Akan tetapi dasar masa dimatikan, dia bergerak setempat sahaja. Okey, sekiranya sekarang dasar masa dihidupkan, okey, tombol ini seakan-akan masa dia bergerak, strip ini bergerak dan membenarkan dia menghasilkan satu graf berbentuk S. Okey. Apabila kita songsangkan sambungan terminal bekalan kuasa, graf yang sama akan terbentuk juga. Okey. So, sekarang pergi ke soal bahagian buku teks. Muka surat 172. Soalan yang perlu dijawab adalah sebanyak 6 soalan. Okey, jom. Apakah fungsi osiloskop dalam aktiviti ini? Okey, tadi kita dah bincangkan untuk menunjukkan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. Okey, bagi soalan kedua, kamu perlu banding dan bezakan paparan skrim yang ditunjukkan dalam langkah 6 dan 8. Okey, paparan pada langkah ke-6 iaitu pada raja 6.16. Okey, manakala
paparan skrim pada langkah ke-8 ialah pada darjah 6.18. Okey, so kita bandingkan dia sekarang. Okey, persamaan dia, magnitude dia adalah magnitude anjakan tompol cahaya dari kedudukan sifar adalah tetap dan sama besar. Kedua-duanya adalah 1.5. Kat sini pun 1.5. Okey. So ini menunjukkan voltan bateri adalah tetap dan sama nilai. Okey, perbezaan dia pula. Okey, perbezaan dia, anjakan tompok cahaya dari kedudukan sifar pada langkah 6 adalah positif. Okey, di bahagian atas positif kan? Manakala anjakan tompok cahaya dari kedudukan sifar dalam langkah 8 adalah negatif. Kat bawah adalah negatif. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa arus dalam langkah 6 bergerak dari positif ke negatif dan dalam langkah ke-8 arus bergerak secara songsang. Okey. Soalan ke-3. Apakah dua inferen yang boleh anda buat berdasarkan pemerhatian paparan skrin pada langkah 7 dan 9? Okey, cikgu sudah tunjukkan paparan yang sepatutnya. Inferen pertama, garis lurus dalam paparan skrim dalam langkah 7 dan 8 menunjukkan arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja. Contohnya langkah 7 sentiasa positif, langkah 9 sentiasa negatif, satu arah sahaja. Okey, soalan keempat pula. Oh, inferen kedua. Okey. So di sini kita boleh buatkan bahawa buat kesimpulan bahawa arus terus dalam langkah 7 dan 9 mengalir pada arah yang bertentangan. Soalan keempat, kita kena banding bezakan paparan skrim pada langkah 12 dan 14. So di sini kita boleh tengokkan paparan skrim langkah 12 dan 14 di sini. Okey. So, berdasarkan pemerhatian, kita boleh katakan bahawa voltan yang dihasilkan oleh bekalan kuasa adalah berubah-ubah. Oleh itu, tompok cahaya pada skrin akan bergerak ke atas dan ke bawah. Untuk menghasilkan surihan menegak pada skrin tanpa mengira jenis sambungan. Terbalikkan ke, tak terbalikkan ke pun sama. Songsang tak songsang pun sama. Okey. So, soalan kelima. So, dua inferen yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian pada paparan skrim pada langkah 13 dan 15. Okey, so sekarang langkah 13 dan 15. Okey, cuba perhatikan inferen yang pertama. So, kita boleh katakan bahawa arah aliran bagi arus ulang-alik dan voltan bagi arus ulang-alik berubah-ubah secara berterusan. Dia sekejap pergi positif, kemudian negatif. Positif, negatif, berubah-ubah lah. Okey, inferen kedua. Bentuk graf dalam paparan skrin dalam langkah 13 dan 15 adalah serupa. Okey, dua-dua pun adalah bentuk S. Okey, ini menunjukkan bahawa arah aliran bagi arus ulang-alik dan voltan bagi arus ulang-alik berubah-ubah secara berterusan tanpa mengira jenis sambungan terminal pada osiloskop. Oh, kemudian akhirnya soalan ke-6. Namakan jenis arus elektrik yang dibekalkan oleh sumber tenaga yang berikut. Pertama, sel kering. Okey, yang kedua, bekalan kuasa. Sel kering membekalkan arus terus, manakala bekalan kuasa boleh membekalkan arus terus mahupun arus ulang-alik. Okey, sekian itu sahaja perkongsian hari ini. Terima kasih.